Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sekalian, kita terus menyambung tafsir surah Yusuf. Okey, kali ini kan kita berada pada ayat yang ke-7 kan? 7. Ayat yang ke-7. Hari ini tak pakai kopiah tu bukanlah Islam liberal, tapi naik kereta motor tadi tertinggal pula kopiah. Mungkin juga terkejut Ali Rasul datang. Jadi insyaAllah pada ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud laqad kana fi Yusuf, sesungguhnya pada kisah Nabi Yusuf wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya itu ayatul lisailin, merupakan ayat-ayat yang jelas dan nyata bagi mereka yang bertanya. Ada dua poin yang kita kena relate dengan apa yang telah kita belajar terdahulu. Pertama sekali ialah kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu usia kecilnya, remaja, bermimpi melihat ada 11 bulan, 1 matahari dan bintang jatuh ke libanya, dan di situ ayahnya memberikan satu signal bahawa jangan sesekali menceritakan hal ini kepada saudara-saudara kami yang lain, nanti akan berlakunya campur tangan syaitan terhadap saudara-saudaranya kamu untuk mensabotase kamu. Maksudnya di pihak Nabi Allah Yaqub alaihissalam sudah menghidu bahawa akan berlaku sesuatu yang tidak baik, ekoran daripada mimpi Nabi Yusuf. Itu poin pertama. Poin kedua, saya sudah kata dahulu, sesiapa yang ingin belajar detail tentang tafsir mimpi, silalah rujuk kepada 2 buah buku yang berautoriti yang diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar Mesir. Pertama, buku Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi, yang dikarang oleh Muhammad Ibn Sirin. Dan yang kedua ialah buku berjudul Ta'thirul Anam fi Tafsiril Manan, yang dikarang oleh Muhammad An-Nablisi. Buku ni hampir 90% tepat. Kenapa? Latar belakang ulama kedua ini tak pun istikharah, salat hajat, minta supaya Allah memberikan mimpi yang terbaik, kemudian melalui penghayatan dan sebagainya, benar bila turun kepada praktis. Adapun buku-buku mimpi lain, jika sekiranya tidak dirujuk kepada 2 buah buku induk itu, maka tidak boleh diterima. Yang ketiga ialah baik, surah Yusuf ini turun ekoran daripada segelintir orang-orang kafir jumpa dengan Nabi, asalnya nak sudi ataupun nak test Nabi. Wahai Muhammad, sila ceritakan kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi SAW mulalah menceritakan berdasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW akan kisah Nabi Yusuf. Itu sebab cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ini agak unik. Daripada awal sampai akhir cerita saja.
Dan akhir sekali orang-orang kafir, mereka dalam keadaan terkasima mendengar cerita Nabi, cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kita tentang kisah Nabi Yusuf. Terkasima tu. Terpedu. Terkedu. Terkasima, terkaci gigi dan lidah. Okay. Terkejut. Daripada mana Muhammad dapat cerita yang detail sangat ni? Nak kata Muhammad ni pernah belajar sastra, belajar ilmu sejarah? Tidak. Bahkan Muhammad terkenal seorang yang ummi, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Maka di hujung itulah Nabi membuat satu kesimpulan, aku ni adalah seorang Nabi dan Rasul. Tapi biasalah, ujung sekali, biarpun telah didetailkan satu demi satu bukti, tetap juga mereka engkar dengan ajaran Islam yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-7, cerita Nabi Yusuf ni adalah tanda yang jelas bagi mereka yang cuba nak memuji Nabi betapa benarnya ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut cerita pada ayat yang ke-8. Idh qalu, ketika mana mereka berkata, la Yusuf wa akhuhu, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin, ahabbu ila abina, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal wa nahnu asbah, padahal kita ni satu golongan yang kuat. Inna abina la fi dhalalin mubin, sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Baik, ada beberapa hal disebut di sini, iaitulah pada anggapan 11 orang adik-beradik tiri Nabi Yusuf telah pun cuba berburuk sangka, mengatakan bahawa ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi gini, saya ulang sekali lagi, Yusuf dan Bunyamin ini ialah adik-beradik seibu sebapa. Manakala 11 orang yang lain itulah adik-beradik tiri sebapa dengan Yusuf, tapi tidak seibu dengan Yusuf alaihissalam. Maka 11 orang adik-beradik tiri ini membuat anggapan yang salah. Konon-kononnya ayah yang Nabi Yaqub pilih kasih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin lebih daripada yang lain. Ini adalah sangkaan semata-mata. Kita mesti menolak tanpa kita membuat research. Oh Ustaz, aku betul sungguh Nabi Yaqub ni memang jenis pilih kasih sungguh-sungguh. Jawabnya, tak perlu kita cari mana-mana bukti, wajib kita sangkal awal-awal. Sebab sesuatu yang wajib kita imani tentang semua para Nabi dan para Rasul, ialah mereka ini bersifat al-asamah, ataupun bahasa yang disebut maksum. Maksum artinya menjarakkan diri daripada melakukan dosa dan maksiat. Antaranya ialah pilih kasih. Pilih kasih ini sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, Nabi Yaqub alaihissalam menyayangi Yusuf, Bunyamin dan anak-anak yang lain level yang sama. Habis tu kenapa datangnya tomahan? Itu adalah hati busuk ataupun sakit hati, hati rosak yang ada pada adik-beradik tiri Nabi Yusuf. Hadirin sekalian, ambil satu kata kunci dalam persahabatan. Hukum yang paling rendah ialah berbaik sangka, manakala hukum yang paling tinggi ialah al-ithar, mengutamakan sahabat lebih daripada diri sendiri. Ulang soal sekali lagi, dalam kita menjaring hubungan silaturahim, lebih-lebih lagi lah dengan darah daging kita, adik-beradik kita, pakcik-makcik kita, sanak saudara kita, dikembang biarkan kepada kawan-kawan kita di office, rakan sepejabat dan sebagainya. Okey, penanda aras yang paling rendah husnuzan, berbaik sangka. Jangan mudah buruk sangka, kecuali adanya qarinah, adanya beberapa bukti-bukti untuk kita menjustifikasikannya. Tapi kalau tidak ada bukti yang terang dan nyata, yang ada hanya spekulasi semata-mata, tak boleh kita nak buat kesimpulan dengan berburuk sangka.
Okey, datang seorang staff yang tentu junior lebih daripada kita, kemudian dilihat baik dengan bos, terus kita buat kesimpulan, ni nak mula bodek bos ni supaya cepat naik pangkat. Tengok, dalam keadaan tidak ada qarinah apa-apa. Qarinah maknanya apa-apa bukti yang disabitkan, saja kita buat kesimpulan secara buruk sangka, maka hukumnya adalah haram, kecuali memang terbukti secara saintifik, ada dokumentasi black and white, kita nampak bagaimana adanya dokumen, adanya WhatsApp group, adanya kenyataan yang dia sebut secara jelas bahawa dia begini, orang kata cuba julang, kemudian cuba burukkan orang lain semata-mata untuk menonjolkan dirinya. Ya, pada masa itu buruk sangka boleh, kita kata dia begini. Tapi awal-awal kita nak kata buruk sangka, salah. Itu tahap yang paling minimum. Kena berbaik sangka, jangan buruk sangka. Kemudian naik, terbaik kita dalam membina persahabatan, lebih-lebih lagi dengan adik-beradik sendiri, al-ithar. Al-ithar ialah mengutamakan kebajikan orang lain lebih daripada diri sendiri. Okey, adalah duit RM500. Harapnya duit RM500 ni, okey, nak bawa anak-anak pergi shopping, pergi enjoy piknik di Langkawi. Tiba-tiba datang seorang sahabat kita ni yang betul-betul perlu kawang, juga RM500. Kalau kita ni jenis orang ada ithar, kita berani kita ambil RM500 ini, bukan saya tak perlukan, saya amat memerlukannya, saya telah perancang untuk pergi piknik, tetapi tak apa, atas nama ithar saya mengutamakan sahabat. Inilah level yang paling tinggi. Maka kita kembali kepada cerita adik-beradik Nabi Yusuf ni, jangan kata nak ambil level yang paling tinggi simpati mereka kepada Yusuf, bahkan tahap yang paling rendah pun tidak ada. Buktinya buruk sangka kepada, bukan kepada orang lain, kepada ayah sendiri. Boleh mereka ni kata sesungguhnya abina minna, ayah kita ni melebihkan Bunyamin dan Yusuf banding kita. Dia berburuk sangka kepada ayah sendiri. Ya Allah, sangat menjengkelkan. Kalaupun sama telah tak berlaku. Kalaupun Nabi Yaqub melebihkan Bunyamin dengan Yusuf, apa salahnya? Tak apalah, apa lebih kurang sajalah kita. Ayah bukan ramai seorang ni je, ibu bukan ramai seorang ni je, baik berupa je kita juga. Itu kalau hati itu baik. Sama telah Nabi Yaqub bukan begitu. Hatta kalau begitu sekalipun, na'udzubillah, lapang dada sajalah. Itu sifat dan watak seorang anak. Hadirin sekalian, ambil kata kunci. Banyak sangat kata kunci ni. Iaitu dalam membina hubungan interpersonal kita dengan ibu ayah kita ni, pertama sekali kita sebagai anak ni, apa dia? Menyerah saja kepada mak ayah kita. Menyerah saja. Ibu ayah kata A, aku. Ibu ayah kata B, aku. Biarpun apa yang dia kata, apa yang dia cadar, apa yang dia buat itu dilihat pada dasarnya kurang betul, kurang tepat, outdated pemikiran, tapi berlebih kurang sudahlah dengan mak ayah. Tak payah nak tunjuk profesional sangat. Kita dengan mak ayah biar tunjuk bodoh. Tu dia. Biar tunjuk bodoh. Biarpun kita kata, okey, ayah aku ni tak belajar kat mana pun, orang kampung, pakaikan perekat kilah kat rusuk sikit-sikit, pakai sepak Jepun je. Aku ni tu dia PhD level, pakai coat, pakai jaket, pen, 3 kat baju, tak ada cerdik. Okey, dia cakap, sekali berdehem, sekali berdehem. I'm sorry, I'm nyampah aku. Tiba-tiba nak tunjuk the up level itu dengan mak ayah. Oh, mak, ni tak betul lah. Oh, ayah, itu salah lah. Jangan tunjuk cerdik dengan mak ayah. Aku, oh ya ke, insyaAllah kita buat. Walaupun pandangan kurang tepat, kemudian pandai-pandai kita repair. Ini anak yang Masya Allah, anak yang pasti ada berkat. Siapa mereka diajar kepada kita, andai kata duduklah atas meja, atas kursi semua, maka anak yang saleh dan salehah, dia mesti akan bersimpuh di atas lantai. Itu hak sesebenarnya. Kecuali dia minta izin, izinkan saya untuk berada sama level, berkursi dengan ibu ayah. Siapa tahu?
Ada pun nak tunjuk sampai buruk sangka, maka ini sesuatu yang sangat tidak baik. Ialah ustaz ni, pada ustaz kadang-kadang bertemu dengan beberapa kes. Ada satu kes ya. Okey, ibu ayah, kemudian anaknya ramai, masuklah bergelar asatizah, ustaz dan sebagainya. Bila ibu yang meninggal dunia, ayah ni mau kahwin lain. Okey, urus nak kahwin lain, diketahui oleh anak-anak. Anak-anak ni sepakat, hadirin sekalian, sepakat serang ayah dia. Serang ayah dia, bully ayah dia, bertumbuk dengan ayah, kemuncak halau ayah dia daripada rumah. Rumah siapa? Rumah ayah dia sendiri. Halau ayah keluar daripada rumah. Jadi ayah ni keluar, paksa pergi ke tempat lain dan menyewa, kahwin. Hadirin sekalian, hati mana tak remuk gedan dengan anak sedemikian rupa. Anak-anak tu Masya Allah, pada satu angle yang lain nampak elok tau. Bukannya jenis brutal, nampak baik-baik, penuh senyum simpulnya. Bahkan ada di kalangan mereka anak tu bertitle ustaz, tapi tetap tak pernah tengok perkara. Sehinggalah ayah itu meninggal dunia. Bila ayah itu meninggal dunia, nyata sekali anak-anak yang bahasa kasarnya kurang ajar lah, yang biadab, nampak penyesalan mereka atas apa yang mereka lakukan. Jadi hadirin sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Agama ajar kepada kita sebagai seorang anak mesti taat dan patuh kepada ibu dan ayah. Kenapa jadi macam ni? Ini telahan ustaz ya. Jalur perbincangan kita ni ialah bagaimana anak-anak Nabi Yaqub macam sabotaj ayah dia sendiri. Itulah Nabi itulah Nabi Yaqub alaihissalam. Mungkin pada satu sudut yang lain begini tau, dalam konteks masyarakat kita di Malaysia, kalaulah bertemu dengan satu insiden anak-anak taat kepada ibu melebihi taat kepada ayah. Kadang-kadang berlaku tu. Okey, kita semua ni ayah. Okey, isteri kita ni ibu. Kadang-kadang kita perasan, kenapalah anak-anak aku ni kalau aku panggil sekali, payah nak respon. Terpaksalah 3 kali panggil baru respon. Itu datang. Compare dengan mak ibu pula, berdehem dia datang terus. Okey. Boleh jadi begini hadirin sekalian. Pertama sekali, mereka belajar bahawa taat kepada ibu lebih diutamakan daripada taat kepada ayah. Dibentangkan hadis-hadis Nabi, kepada siapa yang patut aku taat, ibu kamu. Lagi seterusnya, ibu kamu. Seterusnya, ibu kamu. Kemudian barulah bapa kamu. Maknanya Nabi sebut ibu, kali keempat barulah ayah. Ini kalau kita masuk pertandingan Olimpik, nombor 1 tu pinggan apa? Emas. Nombor 2 perak. Nombor 3 kangsa. Nombor 4 sagu hati lah. Sagu hati. Kalau ambil lah ini indikator, pinggan emas pun ibu yang rangkul, perak pun ibu yang rangkul, kangsa pun ibu yang rangkul. Yang keempat, sagu hati, baru dapat pada ayah. Sebab apa? 3 kali ibu baru ayah. Okey. Jadi bagi seorang anak-anak, wah macam tu, maka mereka pun ada pertimbangan. Okey, so kalau ibu yang respon, ibu yang arah, ibu yang larang, kita kena alert. Awareness sangat tinggi. Tapi kalau dengan ayah buat je, hatta kalau menyinga pun tak apa. Sebab apa? Sagu hati, bukan emas perak kangsa. Datang lagi hadis-hadis yang mafhumnya memberi maksud syurga di bawah tapak kaki ibu dan sebagainya. Jadi akhir sekali hal-hal seperti ini menyebabkan berlakunya perbezaan. Maka ustaz datang nak memperbetulkan mindset berfikir. Benar, taat kepada ibu melebihi taat kepada ayah.
Tetapi bukan bermakna mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh ayat kepada kita. Dari segi arahan dan larangan berada pada equal level, the same level. Sebagaimana kamu wahai sang anak wajib taat aku pada arahan dan larangan selama tak bertentangan hukum syarak, maka hal yang sama mesti responsif kepada arahan dan larangan yang dikemukakan oleh ayah. Mesti sama-sama level. Okey, buktinya apa dia? Cuba tengok. Seorang anak tidak akan terhidu bau syurga apabila menderhakai ibunya. Ibu. Wah, hebat tu ibu. Ibu tu pula pada satu angle yang lain, dia seorang isteri. Si isteri pula tak ke mana-mana akhirat dia kalau dia tidak taat kepada suami, yang disebut sebagai ayah kepada anak-anak. Jadi nak beritahunya, sehebat-hebat ibu yang kamu julang wahai sang anak, ibu kamu tu ialah isteri ayah kamu. Dan isteri ayah kamu ini ke laut perginya kalau tak taat kepada bapa kamu. Mereka kata begitu. Jadi siapa lebih hebat? Kita pun kata, oh tentulah aku sebagai seorang ayah ataupun suami. Jangan bongkak juga. Sebab apa? Suami juga ke laut perginya kalau tidak taat kepada Allah. Tengok putaran tu. Itu sebab kalau suami buat isteri buat dosa, isteri dah aurat, yang tanggung dosa siapa dia? Suami. Sebab apa? Kafalah. Kewajipan itu diletakkan atas batu gemala suami itu sendiri. Jadi maknanya hebat tak isteri? Hebat. Tapi tetap juga ada di bawah takluk suami. Suami hebat? Hebat. Tapi tetap tertakluk kepada yang paling hebat, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri pula akan buat kitaran. Apa kitarannya? Allah kasih kepada kanak-kanak, Allah kasih kepada anak kecil. Yang itulah disebut anak-anak kita. Masya Allah, putaran tu indah. Jadi bila belajar soal birrul walidain ini, anak mesti taat kepada ibu ayah. Nak syarah, kena syarah di detail. Supaya apa? Supaya sang anak tak silap faham. Oh, boleh nak berlebih kurang dengan ayah asalkan kita taat kepada ibu. Salah. Kemudian supaya si ibu pula jangan terlalu overconfident. Tengok aku pegang kunci syurga untuk anak-anak. Tidak begitu. Ni dia, bapa kamu ada kat sini, suami kamu ni, kena taat pada suami. Dan suami pula jangan bongkak sangat. Kenapa? Dia tertakluk kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Ini katakan seka dalam konteks ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu usbah, dan kami ini satu grup. Inna abana la fi dhalalin mubin, sesungguhnya ayah kami ini fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Tengok tuan-puan, maaf cakap biadab tak biadab, anak Nabi Yaqub alaihissalam ini terang-terang sebut ayah kita sesat ni. Ayah Nabi pun Nabi, Rasul pun Rasul, maksum pun maksum. Boleh mereka buat declaration bahawa ayah dia ni termasuk di kalangan orang yang sesat. Orang sesat, orang tak berguna, hampas, hal apa-apa. Semua ni bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan-puan, anak-anak ni lah hari ini digelar sebagai jalur anak-anak Nabi Yaqub yang akhirnya menjadi cucu cicit yang tidak beriman pada sebahagian mereka. Itulah hari ini dikenali sebagai Yahudi ataupun dengan bahasa yang lebih jelas Sahyuni, Zionis. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan mudah, iaitu Yahudi yang ada di Palestin, jangan fikir mereka akan bantu orang Islam, mereka akan hidup berharmoni dengan orang Islam, mereka akan respect kepada orang Islam, mereka akan bersatu padu dengan orang Islam. Sebab apa? Jangan kata orang Islam yang bukan darah daging mereka, hatta bapa mereka sendiri pun mereka sebut terang-terang, inna abana la fi dhalalin mubin. Ayah kami ni sesat ni. Itu ialah anak kepada bapa
yang darah daging sendiri. Nabi pun Nabi, Rasul pun Rasul, darah daging pun darah daging. Boleh dia claim statement ayah kami sesat. Jadi kalau setara tu indikator dengan ayah sendiri, ini kan sekadar dengan orang Islam jauh sekali daripada Yahudi nak buat baik. Sebab itulah mana-mana negara umat Islam yang cuba nak membina hubungan yang baik dengan negara Zionis Yahudi, ialah tak faham sejarah pun boleh kata, ataupun faham tapi bebal. Bebal kerana kepentingan dunia, kepentingan nafsu dan sebagainya. Hari ini timbul lagi UAE bina hubungan yang sangat baik dengan Benyamin Netanyahu, kemudian disambut oleh Saudi yang akan membuat direct flight daripada Tel Aviv sampai ke Jeddah, konon-konon membina alaqah thunaiyah, hubungan diplomatik yang hangat antara dua buah negara. Ya Allah, itu orang kayu mana? Orang kayu. Sedangkan Nabi kata Yahudi sangat jahat. Bila kamu berjalan nampak Yahudi, dayyaq fi tariq, sila siku himpit berat jatuh ke pagi. Apa tahap tu? Nabi bagi warning bagi Yahudi yang jahat ini. Tiba-tiba kita tak mah cium tangan. Tajuk kita apa? Ya, pengajian tafsir yang dinamik dan haraki yang mampu relatekan dengan suasana semasa. Barulah kita rasa Al-Quran ini sesuatu yang memberi petunjuk sepanjang jalan. Kalau kita baca Quran, tafsir Quran, dan kita bawa cerita Nun zaman Nabi Yaqub, kemudian mati kat situ je, orang kata rasa apa kaitan dengan kehidupan saya hari ini? Jadi terpisah. Tapi bila Ustaz relate dengan suasana semasa, landasannya Quran, kita nampak rupa-rupanya panduan Al-Quran evergreen sampai hari kiamat. Ini pembuktian saintifik yang Ustaz tentang kepada tuan-tuan. Okey, baik. Uqtulu Yusuf. Mereka berkata, Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Awitrahuhu, ataupun buangkan dia ke suatu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, supaya hilang daripada pandangan wajah ayah kamu, wa takunu min ba'di qauman salihin, dan jadilah kamu semua selepas daripada ini qauman salihin, kaum yang saleh. Cuba tengok nakal kan Yahudi ini. Ada dua poin di sini. Poin pertama, mereka cuba mencipta konspirasi. Dan konspirasi itu ada dua agenda besar. Sama ada langsung nak bunuh Yusuf, ataupun colek Yusuf pergi campak ke tempat jauh-jauh. Poin kedua ialah ketika mana mereka mencipta konspirasi ini, pada ayat yang ke-8 Allah sebut wa nahnu usbah. Mereka declare mereka ni adalah satu geng, satu geng, satu camp, satu tim. Apa timnya? Tim mencipta konspirasi. Maka di sini durusun wa ibar, pengajaran kepada kita semua. Apa dia? Konspirasi tak dibuat seorang-seorang. Helah bukan dibuat secara lorenja. Apa jua bentuk konspirasi selalunya dibuat dalam bentuk teamwork yang sangat proper. Okey, yang ni bahagian masuk war room, yang ni bahagian think tank, yang ni bahagian hacking, yang ni bahagian ambil gambar, yang ni bahagian media, yang ni bahagian fake news, yang ni bahagian penyamaran. Maknanya lengkap. Ada 5-6 level menggenapkan maksud wa nahnu usbah. Mereka ini satu tim. Dan perkara ni hadirin sekalian bukan kata zaman Nabi Yaqub, itulah berlaku sampai hari kiamat. Apabila tuan-puan mula menghidu, apabila tuan-puan mula menghidu satu konspirasi berlaku, maka jangan fikir dia hanya terbatas kepada orang tu je. Tak, dia ada banyak lagi di belakang tu layer-layer yang lain. Kalau nak mudah faham, cuba tengoklah cerita Hindustan. Cerita Hindustan tu itu realiti kehidupan masyarakat di India, dengan kastanya,
menyaksikan bagaimana satu kampung orang miskin diperas kuku oleh polis. Ingatkan polis tu je bergabung dengan penguat kuasa. Ingatkan cukup kuasa bergabung dengan peguam, bergabung dengan hakim, bergabung dengan pemerintah. Maknanya konspirasi itu berlaku dalam bentuk satu tim menekan mereka yang berada di bawah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah realiti. Ustaz nak buat contoh pun banyak sangat, faham sendiri lah pun. Jadi apa jua bentuk dia kuliah dengan orang cerdik ni, insya-Allah satu faham 10 kan. Tapi kalau kuliah dengan yang agak bengap sikit, sebut 10 satu tu tak faham. Inilah dia hebatnya Al-Quran yang Karim bagi sekenal, iaitu apa jua disebut konspirasi, jangan nampak satu layer je. Ada layer kedua, layer ketiga, layer keempat, layer kelima, dan semua ini mesti kita benteras, mesti kita hapuskan. Dan inilah yang dikatakan orang munafik, yang disebut sebagai topeng bahaya. Okey, apa dia bentuk konspirasi? Okey, cadangan kertas kerja pertama, uqtulu Yusuf, kita bunuh Yusuf. Senang cerita. Ini shortcut. Wanita bincang, kasar sangat aku bunuh ni. Al-tarahu arda yakhlakum wajhu abikum. Okey, kita colek Yusuf, kita campak kat mana-mana. Yang penting dia tidak ada, kelibat Yusuf tidak ada depan mata ayah kita Yaqub. Wa takunu min ba'di qauman salihin. Sebab kita buat dua konspirasi ni, sama ada bunuh Yusuf ke ataupun colek Yusuf buang kat mana tempat. Okey, wa takunu min ba'di qauman salihin. Mulalah kita beralih angin menjadi orang-orang soleh belaka. Tengok cara berfikir itu. Artinya sekarang kita buat jahat. Apa dia? Kita bunuh Yusuf. Lagi kita campak Yusuf ke pergi buta. Kemudian kita taubat. Dan kita cari mana-mana masih etikaf. Senang cakap ni. Ingat ya, amalan baik dan amalan jahat selama-lamanya tidak boleh bersatu dan berpadu. Ini pengajar Al-Quran. Daripada asas inilah tuan-tuan boleh relatekan dengan apa jua bentuk muamalah sekalipun. Namanya apa dia? Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ustaz, ya, saya ni nak pergi haji. Silakan. Tapi saya tidak ada wang. Oh ya ke, tak wajib. Boleh tak Ustaz saya guna plan B? Apa dia? Saya pergi tikam nombor toto, dapat 100,000, maka saya ambil yang 20,000 tu untuk pergi haji. Cantik kan? Pergi haji cantik. Tapi Islam agama yang sangat harmoni dan murni. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Apa matlamat? Murni nak pergi haji. Tapi cara mestilah dalam ruang lingkup syariah compliant. Tapi apa yang dibuat tidak. Sama juga watakunu min ba'di qauman salihin. Okey, kita akan menyesal bila kita bunuh Yusuf. Kemudian akan di turning point untuk kita bertaubat. Kemudian kita akan berzikir di masjid surah salihin. Musalih aku salih, mau baik aku baik. Konon-kononnya nak menjadikan agenda konspirasi itu turning point jadi baik. Tak mungkin. Salah. Menggunakan duit rasuah untuk membantu orang miskin. Salah Ustaz, kalau saya terima rasuah 20,000 hari ini, tapi nawaitu sumbawa dia saya baik. Apa dia? Nak bantu orang miskin, nak buat sekolah tahfiz, nak hantar orang ke Mekah. Tetap tak boleh. Sebab agama Islam tu bermula dengan syariah yang betul, matlamat yang betul. Jadi hadirin sekalian, dengan 1-2 ayat, Masya Allah, kita boleh gembelengkan banyak kenyataan-kenyataan fiqh yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Qala qailun minhum, maka berkatalah sebahagian di kalangan mereka, la taqtulu Yusuf, janganlah kamu membunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, tetapi masukkan saja dia ke dalam ghayabatil jub. Ghayabatil jub ni kalau saya nak terjemah dengan bahasa mudahnya lah perigi buta. Itu apa ni? Faham tak perigi buta? Telaga buruk orang tu panggil. Okey ya.
kalau telaga yang digunakan untuk mengambil air minum itu telaga bersih. Tapi disebut perigi buta, maksudnya apa dia? Perigi yang tidak diguna lagi dan terbengkalai, dan di situ digunakan untuk buang sampah. Itu maknanya perigi buta. Okey, ada sampah salak buang kat situ, ada kotoran dekat situ, ada bangkai buang kat situ. Kalau lah ayah haji bawa ni kulit-kulit buruk tu nak buang kat situ. Kenapa tu? Oh, pergi tak guna dah, sambil-sambil nak timbul sebagainya. Itu disebut perigi buta, ghayabatul jub. Jadi kira-kiranya ialah besok pergi ni tak tahu. Ada cara moden sekarang, dan cara tu berlaku di tahfiz ustaz. Ada satu pihak datang, ustaz, nak tak kalau saya gantikan telaga untuk kegunaan pada tahfiz? Yang syabas tu syabas, yang telaga tu telaga. Kita dia bunyi telaga, ya Allah, fikir kepada, dia panggil apa yang bulat? Gelung. Gelung ke? Gelung. Oh, Kelantan panggil kerek. Kata namanya kerek. Biar pun tak apalah, orang yang tak faham tak apa. Itu adalah special bahasa Kelantan. Kerek. Itu dia. Relung. Fikir Allah, hai, nak korek sampai 10 relung, kemudian nak jaga dengan besarnya ruas tu. Rupa-rupanya nak gali pergi cara moden sangat mudah. Ada mesin khas, hanya gerudi betul-betul batang paip saja masuk, sampailah 20 kaki, 30 kaki, dia akan ada dia ada bacaan meter tersendiri yang sangat profesional. Dia akan turun sampai bertemu dengan batu-batu mineral. Habis itu habis, kemudian terus lepas itu airnya keluar. Jadi kita yang bila dah siap semua tu, mana telaganya? Mana ada telaga? Rupanya sebatang paip. Sebatang paip yang digerudi masuk, betul-betul mencicah sampai ke dasar tu mineral, dan air itu pernah dia sendiri yang masuk lab, nyata sekali jauh lebih bersih daripada air syabas. Dan itu yang digunakan oleh anak-anak di tahfiz Madiatul Hufaz. Bayangkan boleh support untuk 180 orang pelajar dengan satu perigi. Masya Allah. Boleh buat. Siapa yang tinggal kat ulangan, yang tempat yang mineral yang sangat bagus, pamit kat sana. KL pun tak ada masalah, di Gombak saja. Masya Allah. Boleh test ya. Kerana ini Ustaz 9%. Yang kuliah hari ni murah, mahal. Okey. Maka berkatalah mereka, okey, fi ghayabatil jub. Artinya dicampakkan Nabi Yusuf itu kerana pergi buta. So tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana suasana Nabi Yusuf dicampak dan pergi buta. Pada masa itu Yusuf dalam keadaan remaja. Ambillah usia umur 12 tahun. 12 tahun, kemudian dicampakkan pergi buta, siang pulang tu, malam pulang tu, kemudian jauh daripada masyarakat. Lapar tentu sekali, dahaga tentu sekali, haus tentu sekali, ketakutan tentu sekali, sangga-sangga tentu sekali, tak tahu apa nasib yang berikutnya tentu sekali. Kemudian kebingungan, kenapa aku macam ni, stres, tension, depress, semuanya ada. Itulah dia suasana Nabi Yusuf berada fi ghayabatil jub. Okey. Jadi Nabi Yusuf berada di sana selama sebulan. Bulan depan insya-Allah Nabi Yusuf akan keluar bila kita menyambung kuliah kita pada minggu depan. Seluruh saja ya. Baik. Semasa tak mengizinkan, bila kita berakhir dengan pergi buta. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.